Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, cikgu harap hari ini awak sihat. Okey, kita akan pergi ke unit seterusnya. Okey, unit 2 cikgu tak akan ajar dulu. Cikgu tangguhkan dulu. Yang itu adalah kemahiran saintifik. Okey, cikgu teruskan kepada unit 3 dengan di bawah tajuk mikroorganisma. Okey, standard kandungan 3.1 mikroorganisma ialah benda hidup. Okay, standard pembelajaran 3.1.1 mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Objektif pembelajaran, murid dapat mengenal 5 jenis mikroorganisma beserta contoh. Okay, di akhir nanti maksudnya awak telah mengenal 5 jenis mikroorganisma dan contoh-contoh dalam setiap jenis mikroorganisma tersebut. Okey. Kehidupan seni. Apa itu mikroorganisma? Okey. Untuk kita tahu, okey, kita tengok dulu. Perkataan mikro yang terdapat pada mikroorganisma bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Perkataan organisma pula bermaksud hidupan. Okey, bila digabungkan, mikroorganisma adalah kehidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Maksud mikroorganisma adalah kehidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, cara nak lihat dia menggunakan mikroskop. Kebiasaannya memang mikroskop lah. Atau kanta pembesar. Okey, kita kenal jenis mikroorganisma. Okey, yang pertama, kumpulan fungi. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Okey, ini salah satu mikroorganisma yang boleh dilihat dengan mata kasar. Fungi, tapi bukan semua, hanya kulat sahaja kita boleh lihat dengan mata kasar. Tak perlu menggunakan peralatan mikroskop atau kanta pembesar. Okey, selain daripada kulat, dalam kumpulan fungi, yeast. Okay, yang ni yeast yang biasa kita guna dalam pembuatan roti. Roti dan donat. Okay, muko ni adalah yang tumbuh. Okay, biasanya dia tumbuh di atas permukaan roti yang telah tamat tempoh lah. Roti yang telah expired. Yang awak nampak macam kulat-kulat tu. Okay, yang itu nama dia muko. Yang ini dilihat di bawah mikroskop. Okay, dan penicillium. Penicillium ni pun sama. Okay, dia adalah macam buku lapuk tu. Okay, tapi bila dilihat di bawah mikroskop, seperti ini rupanya. Okay, biasanya penicillium ni dia tumbuh. Dia tumbuh pada permukaan buah oren. Okay, penicillium ni digunakan dalam penghasilan antibiotik. Okay, ni kebaikan dia. Okey, seterusnya. Okey, kumpulan protozoa. Okey, protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Okey, ini adalah salah satu mikroorganisma yang hidup di dalam air. Dia tak akan dapat hidup kalau tempat tu tak ada air. Okey, contoh dia Paramecium, Amoeba, Chlamydomonas. Okey, yang ini adalah 3 contoh protozoa. Okey, awak ingat dia hanya hidup di tempat yang berair. Okey, kalau tak ada air, dia tak hidup. Okey, kalau tempat tu kering, maksudnya kalau kita cari mikroorganisma ni tak jumpalah. Okey, seterusnya, alga. Okey. Kumpulan alga, okey, alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Dia ada sifat tumbuhan. Sebab dia ada sifat tumbuhan tu sebab dia boleh buat makanan sendiri. Dia ada klorofil. Bila kita tengok dia ada pigmen berwarna hijau, bermaksud bila ada pigmen berwarna hijau bermaksud dia mempunyai klorofil. Okey, klorofil ni yang membantu dia membina makanan sendiri. Dia tak perlu pergi cari makan yang lain-lain. Okey. Okey, antara contoh alga adalah Spirogyra,
dan fitoplankton. Okay, fitoplankton ni banyak dalam laut. Ni adalah makanan kepada ikan-ikan. Okay. Seterusnya, bakteria. Kumpulan jenis mikroorganisma seterusnya adalah bakteria. Okay, bakteria wujud dalam pelbagai bentuk. Okay, bakteria ada banyak bentuk, ada banyak saiz dan warna. Okay, bakteria boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Okay, dia boleh berada di pelbagai persekitaran. Suhu tinggi, suhu rendah, semua ada. Okay, ada bakteria yang mampu hidup pada suhu yang sangat tinggi. Dekat bahagian lava gunung berapi ada. Tapi bakteria ni dia tak boleh hidup dekat suhu yang lain lah. Hanya wujud bila suhu dia sampai sesuai dan sama dengan di kawasan yang panas tu lah. Dia panggil bakteria termofilik. Okay, termofilik dia tahan haba. Okay, ni contoh bakteria Bacillus berbentuk rot panjang-panjang. Okay, antara contoh Bacillus ni yang ada dalam minuman kita. Ini bakteria baik bakteria prebiotik. Okay, salah satu bakteria baik iaitu Lactobacillus yang terdapat dalam minuman prebiotik seperti Yakult, Vitagen. Okay, dia menjaga dalam perut kita. Okay, dia mengekalkan pH dan suasana yang baik dalam perut kita. Okay, seterusnya bakteria Streptococcus. Okay, berbentuk sfera, bulat-bulat bersambung, sfera berantai. Streptococcus. Okay, seterusnya Salmonella, bakteria Salmonella. Okay, bakteria Salmonella ni bahaya Dia wujud dan cepat membiak pada makanan basah yang tidak sesuai disimpan di luar seperti daging, ayam, ikan. Okay, dia boleh wujud situ dan telur mentah pun ada Salmonella. Maksudnya kalau kita makan telur tak masak tu pastikan kulit dia betul-betul cuci dan telur tu adalah telur yang segar, telur baru. Kalau telur dah 2-3 minggu walaupun dia belum rosak, kemungkinan sudah banyak bakteria Salmonella dalam tu. Okay, bakteria Salmonella ni boleh menyebabkan keracunan makanan dan boleh mengakibatkan maut kalau terlampau teruk keracunan makanan tu. Okay, seterusnya bakteria Escherichia coli atau nama singkatan dia E. coli. Okay, bakteria ini terdapat banyak dalam bilik air tandas kita, tempat-tempat basah. Bilik air tandas kita. Okay, tu sebab bila keluar daripada tandas kena cuci tangan. Kita tak nampak dia wujud. Okay, ni boleh menyebabkan sakit perut lah. Kalau tangan tak cuci, terus makan. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Kumpulan mikroorganisma seterusnya adalah virus. Okay, virus lebih halus daripada mikroorganisma yang lain. Okay, maksudnya saiz dia sangat kecil. Okay, virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Mikroskop biasa tak dapat tengok virus ni. Sebab dia terlampau halus, terlampau seni. Dan di bawah mikroskop elektron sahaja kita boleh nampak kewujudan virus ni. Okey, antara virus yang kita dah tahu adalah HIV. Okey, virus HIV ni untuk virus yang menyebabkan penyakit AIDS HIV ni adalah Human Immunodeficiency Virus. Okey, virus yang menyerang sistem imun badan. Itu sebab orang yang ada virus HIV ni tak bertahan lama lah sebab sistem imun badan dah tak kuat sebab telah diserang dan mudah kena penyakit walaupun penyakit-penyakit yang ringan-ringan tu boleh jadi berat pada dia. Dan itu yang lama-lama mengakibatkan badan dah tak boleh tahan dan membawa maut. Okey. Dan virus influenza. Influenza ni virus yang biasa iaitu virus sesama. Apa-apa sesama, kalau kita demam sesama biasa tu adalah virus influenza. Tapi dia ada macam-macam jenis. Macam-macam jenis dan dia banyak strain. Okay.
Itu sebab kita boleh kena banyak kali. Influenza ni ada macam-macam jenis kan. Okey, dan satu lagi, ni yang terbaru yang sekarang sedang melanda seluruh dunia ni wabak ni. Okey, virus coronavirus. Okey. Persamaan antara ketiga-tiga virus ini adalah di luar dinding sel dia terdapat terdapat struktur berbentuk seperti crown ni. Okey, yang ini kegunaan dia adalah untuk melekat pada host. Okey, host macam kita ni dia panggil host lah. Host ni perumah, tempat yang dia singgah tu. Okey, kalau tempat tu adalah benda berhidup, dia tak boleh membiak. Sebab perumah dia tu tak ada benda yang boleh biarkan dia punya sel baru. Okey, tapi sebab kita manusia, haiwan, kita adalah benda-benda hidup yang ada darah, ada bendali. Okey, ini dia punya crown ni yang dia akan lekat pada sel kita dan dia akan keluarkan dia punya DNA, RNA dia untuk dia berganda, membiak banyak. Sebenarnya virus ni dia tak makan, dia tak usik, tak rosakkan pun sel kita. Tapi sebabkan dia membiak dengan cepat tu, dia mengganggu sistem badan kita. Itu sebab kita jadi jatuh sakit. Dia memang tak usik apa-apa dalam sel kita. Cuma dia membiak bertambah, jadi dia ganggu. Kalau dia membiak dekat peparu kita terganggu, tu sebab kita sakit. Maksudnya sistem peparu tu tak boleh bekerja seperti kebiasaan. Okay. Itu bahayanya virus. Sebab virus ni membiak dengan cepat. Dalam satu tempoh masa, kalau dia boleh membiak 30 minit, 30 minit lah. Daripada 2, dia jadi 4. Daripada 4, jadi 16. 16, dia berganda. Dia bukan kali 2. Dia ganda. Sama. Kalau ada 16, 16 ni ganda lagi 16. Kalau ada 20, 20 ni ganda lagi 20. Okay, tu cepat dia membiak. Dalam tempoh yang singkat dia telah dia mudah merebak sebab dia membiak dengan cepat. Okay, maklumat tentang virus. Okay, ni kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Okay, mikroskop ialah alat yang digunakan untuk memerhatikan mikroorganisma dengan jelas. Okay, yang ini adalah mikroorganisma bakteria yang kita boleh tengok dalam mikroskop biasa yang ada dekat makmal. Bilik sains sekolah ada mikroskop ni. Tapi kita kena buat langkah demi langkah lah untuk dapatkan ni. Boleh nampak ni. Kalau takkan nampak. Dia kena buat pewarnaan gram dulu baru boleh nampak. Okey, yang ini adalah gambar melalui mikroskop elektron. Nampak lebih jelas bentuk dia dan rupa yang ada pada permukaan sel dia. Okey. Okey, yang inilah cikgu nak awak buat pengelasan. Okey, daripada 5 jenis mikroorganisma yang kita dah tahu tadi, kita kelaskan masuk ke dalam peta pokok. Ini, okey, yang ini apa? Dia punya jenis-jenis mikroorganisma dan ini adalah di bawah ni kita tulis contoh-contohnya. Okey, kita ada tadi. Okey, cikgu rumuskan. Jenis mikroorganisma tadi. Okey, sebelum tu, apa maksud mikroorganisma? Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, itu maksud mikroorganisma. Okey, mikroorganisma terbahagi kepada 5 jenis iaitu bakteria, fungi, protozoa, alga dan virus. Okey, contoh-contoh dia awak boleh rujuk buku teks. Okey, setakat ini sahaja. Okey, cikgu ada bagi juga latihan dalam link live worksheet. Okey, berkesempatan tolong buat. Okey, yang ini awak buat dalam buku tulis sains. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Bye. Kita jumpa lagi.